Halo semua, dalam video ini kita akan buat ulang kaji tentang topik 3 kebarangkalian. Okey, so kita tengok soalan di sini dulu. Okey, soalan pertama. Okey, jadual menunjukkan taburan sekumpulan 90 orang pelajar mengambil bahagian dalam satu pertandingan. So di sini kita boleh lihat ada perempuan, ada lelaki, semester 1 ada berapa orang, semester 3 ada berapa orang. Okey, so sekarang kita nak cari kehendak soalan. Okey, so dia cakap seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kumpulan itu untuk memulakan pertandingan. Apakah kebarangkalian? So di sini soalan dia nak kebarangkalian. Kebarangkalian untuk apa? Untuk mendapat seorang pelajar perempuan semester 1. So maksudnya kita hanya nak apa? Kita nak perempuan untuk semester 1 sahaja. Okey, betul tak? So masih ingat tak? Okey, masih ingat tak bila kita nak cari kebarangkalian? Okey, kebarangkalian. So yang ini kalau saya cakap peristiwa ini adalah peristiwa A lah contohnya. Okey. So sekarang kalau saya nak cari kebarangkalian untuk peristiwa ini, macam mana kita tulis? Probability untuk perkara A, betul tak? Okey, masih ingat tak? So macam mana cara kita cari kebarangkalian? Siapa masih ingat? So, selalu suka cakap macam mana? Dia mesti dalam, okey, bila kita nak kira, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Untuk sebelah atas adalah bilangan yang berkaitan dengan kehendak soalan. Betul tak? Okey, untuk siapa yang lupa, sila tulis sendiri. Okey, yang sebelah atas adalah bilangan, okey, unsur ke, bilangan perkara ke, whatever lah. Dia mesti berkaitan dengan bilangan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehendak soalan. Siapa yang lupa, sila tulis buat nota. Okey, untuk yang sebelah bawah macam mana pula? Sebelah bawah adalah bilangan untuk secara keseluruhan. Betul tak? Seluruh, semualah. Okey, untuk semua. So obviously kalau kita lihat di sini, soalan dia nak perempuan semester 1. So semester 1 ada 33 orang. So sebelah atas saya letak 33. Macam mana pula di sebelah bawah dia nak seluruh. Kalau nak seluruh kita kena kira lah. Berapa? 33 tambah dengan 15. Okey, kamu boleh keluarkan kalkulator bila dalam exam kan. Tekan on lepas tu okey 33 tambah dengan 15 tambah dengan 18 tambah dengan 24. So dapat jawapan apa? 90. Just tulis sajalah. 90. Okey? So jangan lupa bila kita dah dapat jawapan, ini memang jawapan dia. Kalau dalam subjektif memang ada dapat satu markah lah. Tapi jangan lupa kalau boleh ringkaskan, kita kena ringkaskan. Okey? Senang saja. Okey, macam mana tekan? 33 per 90. 33 per 90. Kalau nak ringkaskan, tekan macam tu je. Dah dapat jawapan, nampak tak? 11 per 30. So jawapan dia 11 per 30. Ada jawapan tak? Senang saja. Jawapan tu adalah A apple. Senang kan? Kita hanya, kamu semua hanya mesti ingat dengan formula itu saja. Kalau saya nak cari kebarangkalian, mesti adalah bilangan yang berkaitan dengan kehendak soalan. Dia nak bilangan unsur ke, bilangan perkara ke, whatever. Okay? Depends on the kehendak soalan. So di sini memang bilangan orang perempuan lah kan? Okay? Bilangan orang pelajar. Okay? Yang dia nak berkaitan dengan kehendak soalan. Di sini dia nak pelajar perempuan semester 1. Di bawah tu secara keseluruhan maksudnya semua lah. Okay? Senang saja kan? Okay, so sekarang kita tengok soalan kedua pula. Okay, so di sini soalan dia macam ni. Diberi bahawa set K, okay, set K ialah dia bagi kita, okay, unsur-unsur dah. Okay, so satu nombor dipilih secara rawak daripada unsur-unsur K. So, cari kebarangkalian. Sekarang kehendak soalan dia nak kebarangkalian juga bahawa nombor yang dipilih itu adalah nombor perdana. So, obviously peristiwa yang dia nak tu, kehendak soalan yang dia nak tu dia nak apa? Nombor perdana. So, senang saja kan? Okay, so macam mana kita nak buat? Okey, tulislah. Okey, kalau ini merupakan set A lah, ada peristiwa. Saya cakap peristiwa nak dapat nombor perdana ini adalah peristiwa A. So, macam mana? Kebarangkalian probability untuk peristiwa A ini adalah sama dengan, okey, buat macam ni. Sebelah atas adalah bilangan unsur yang berkaitan dengan kehendak soalan. So, di sini nombor perdana. Okey, so kita kena carilah bilangan nombor perdana. Okey, apakah nombor perdana? Masih ingat tak? Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan satu sahaja. Okey, dia tak boleh dibahagi dengan nombor-nombor lain. So, kalau kamu dah ingat, okey, definisi dia, dah tahu dah. 2 merupakan nombor perdana. 3 kan? Masih ingat tak? Nombor genap, 4 tu bukan. 5, 7, 8 bukan sebab nombor genap dia boleh dibahagi dengan 2, boleh dibahagi dengan 4. 9 bukan sebab dia boleh bahagi dengan 11. Seterusnya 11, lepas tu 12 sebab dia nombor genap. 15 masih ingat tak? Sebab ada 5, dia mesti boleh bahagi dengan 5. So di sini ada berapa unsur atau berapa bilangan nombor tu adalah nombor perdana? 1, 2, 3, 4, 5. So di sebelah atas kita letak 5. Macam mana pula dengan sebelah bawah? Secara keseluruhan. So di sini kita dapat apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita dapat 11.
Dan dia memang tak boleh diringkaskan dah. So jawapan kita memang adalah B boy. Senang saja, betul tak? Tak susah kalau kamu ingat formula tu, senang sahaja. So sekarang kita tengok soalan ketiga pula. Okey, soalan 3 ni macam ni. Dia nak di dalam store sukan terdapat sebuah kotak lah yang mengandungi 5 biji bola berwarna kuning, 21 biji bola berwarna biru. Okey, memanglah kalau ayat yang panjang-panjang macam ni kalau kamu baca saja, memang kita baca dalam bahasa Melayu. Kita kena tukarkan dalam bahasa matematik untuk pemudahkan dia supaya kamu boleh lebih senang untuk fahamlah soalan. Okey. So macam mana? Kuning, boleh tulislah kuning adalah 5. Okey, lepas tu warna biru kita ada 21. Sebenarnya kita tak tahu apa yang kehendak soalan tu nak, tapi kita nak kumpulkan maklumat dulu. Okey, so inilah kalau kamu lihat macam ni memanglah dalam bahasa matematik kan. Senang saja. Kuning, K kamu faham. Kuning sama dengan 5, ada 5 biji. Macam itulah. Selepas tamat waktu pendidikan jasmani, Syafiq memasukkan lagi 4 biji bola yang berwarna kuning. So di kuning tu dia masuk lagi 4. 1 biji bola berwarna biru. So dia masukkan lagi. Okey. So sekarang kalau kamu lihat di sini kita dah tahu, oh kuning ada 9. Biru tu sekarang bila kita campur dengan Syafiq dia dah campur dalam baku tu kan, dalam kotak tu kan. So kita ada 22. Okey, so sangat jelas. Okey, kalau kita buat macam tu. So kita nak tengok apakah kehendak soalan dia nak tu. Dia nak cari juga kebarangkalian sebiji bola kuning dipilih. So senang saja kan. Sekarang dia nak probability kebarangkalian untuk yang berwarna kuning. So kehendak soalan di sebelah atas kuning ada 9, di sebelah bawah adalah semua. Ingat jangan letak 22 nanti pula. Kalau letak 22 tu salah. Sebab mengapa? Sebab yang ni biru sahaja 22. Yang sebelah bawah adalah secara keseluruhan 9 tambah dengan 22. Kamu boleh guna kalkulator lah. Kamu akan dapat 9 per yang ni tambah dapat 31. Ada jawapan tak? Ada kan? Jawapan dia adalah B boy. Senang saja. Betul? Itu je. Okay, so seterusnya kita tengok lagi soalan yang keempat pula. Okay, soalan keempat. Okay, macam mana pula soalan dia? Okay, kita tengok. Sebuah bekas mengandungi 28 batang 28 batang pen berwarna hitam dan beberapa batang pen berwarna merah. Okay, so di sini dia tak bagi tahu kamu beberapa batang pen merah. So memang kita tak tahulah. Okay, so mungkin kamu boleh letak sebab merah kan, kita boleh letak M huruf kecil. Okay, so ada 20 batang pen. Okay, so maksud apa? Dia cakap sebuah bekas mengandungi 28 batang kan. So maksudnya di dalam 28 batang ini sebenarnya dia terdiri daripada apa? Dia ada kuning, dia ada merah, betul tak? Sorry, dia ada hitam, berwarna hitam dengan beberapa Okey, kita tengok semula. Mengandungi 28 batang pen hitam. Okey, yang ini hitam lah. 28. Dan beberapa pen warna merah. So yang merah ni merah kita letak M lah. Okay. So kita just kumpul maklumat sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Sebatang pen ini dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kamu nak pilih kan? Okey. So sekarang soalan dia. Kebarangkalian untuk mendapat pen hitam. Kebarangkalian kalau saya nak dapat hitam lah. So kebarangkalian probability untuk dapat hitam. Di sini soalan yang diberi itu adalah 7/8. Okey. So berapakah bilangan pen merah? Dia nak kita cari apa? Apakah nilai M ini? Kita tak tahu. Kan? So sangat senang saja kalau kamu dah tulis kebarangkalian sebab soalan dah diberi, kebarangkalian untuk H hitam adalah 7/8. So kamu boleh tanya kamu sendirilah. Kalau saya nak cari 7/8 ni sebenarnya kamu cari dengan cara apa? Okey, kalau kamu dah tahu hitam ada 28, merah adalah M. So sepatutnya kalau saya tak tahu lagi lah, okey? Kalau saya tak tahu lagi 7/8 ini, okey, saya nak cari. Macam mana saya nak cari probability untuk yang hitam? Memang sebelah atas ada 28, betul tak? Sebab dia ada 28 batang pen hitam. Bahagi dengan secara keseluruhan, iaitu 28 yang hitam tu tambah dengan yang merah. Okey, so sepatutnya bila kita nak cari kebarangkalian hitam, kita guna cara macam ni. Betul tak? Dan soalan tu dia dah bagi kamu dah. Dia cakap, kalau kamu guna cara ni, memang kamu akan dapat 7/8. Jawapan kebarangkalian untuk yang hitam tu dapat yang ini. So sekarang kamu nampak tak? Kita dah bentuk satu persamaan. Okey, persamaan itu ada sama dengan apa? 28/28 tambah M sama dengan 7/8. So kalau kita dapat macam ni, senang saja, betul tak? Okey, macam mana kita nak settlekan? Kita kena darab silang. Betul tak? Okey, sebab kamu dah okay. Kita dah dapat yang ini. Persamaan ini. So kalau saya nak dapat jawapan dia, saya kena nak dapat nilai M ni, saya kena buat darab silang dulu. Okey, so macam mana? Okey, tekan kalkulator lah. 8 ni bila saya pindah ke sebelah atas,
Maksudnya bahagi pindah ke atas kita dapat 28 darab dengan 8. Okey, serasa-rasa nak tulis dalam tulis macam ni dululah. Darab dengan 8 supaya semua boleh nampak. So lepas tu 7 kamu kena darab dengan 28 tambah dengan M. Kena berhati-hati ya, yang 28 tambah M ni bila saya pindah ke sebelah kanan. Okey, bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Dan bila darab tu bukan darab 28 sahaja, dia mesti darab secara keseluruhan. Okey, so sekarang kita boleh kira lah. Saya nak cari M sahaja. So kira macam mana? 28 darab dengan 8. So kamu dapat, 224. Okey, seterusnya 7 kita darab dengan 28 kan? So 7 tekan je lah 7 darab dengan 28. So kita dapat 196. Jangan lupa 7 ini kena darab dengan M juga. So tambah 7M. So apa yang kita dapat? Sebab saya nak cari 7M sahaja. So yang tak ada kaitan dengan 7M tu 196 tu saya kena pindah ke sebelah kiri. So saya akan dapat macam ni lah. 224 tolak dengan 196 sama dengan 7M. Okey, so sebab saya tak cukup tempat kan. Okey, saya tulis di bawah. Okey, so maksudnya, okey, tak apalah saya tulis sini lah. So maksudnya di sini kita tahu, okey, kalau saya nak cari 7M, saya kena ambil apa? Saya kena ambil 224 tolak dengan 196. Kamu akan dapat, jawapannya 28. 7M tu sama dengan 28. Okey, sebab 7M ni sama dengan 224 tolak dengan 196. So kamu dapatlah jawapan ni. Tapi soalan dia nak merah. Dia nak bilangan merah yang M ini. Betul tak? Apakah bilangan M? 28 sebab sini 7 darab M. Bila 7 saya pindah, saya nak cari M, jadi bahagi. 28 bahagi 4, kita dapat 4. Okey, so just tekan kalkulator. Kalau untuk siapa yang tak mahir dengan kalkulator sifil kan. So bahagi, dapat 4 lah. So apakah bilangan pen merah yang kita dapat di sini yang M ni? Jawapan dia adalah 4. A apple. Senang kan? Okey, so untuk soalan macam ni, okey, walaupun nampak macam complicated, tapi sebenarnya tak complicated sangat. So baca-baca, first step, apa yang kita nak buat? Kita kena kumpul maklumat dulu. Macam tadi kan? Bila baca, kita tahu 28 batang pen hitam dan beberapa. Bila dia cakap beberapa tu maksud kita tak tahu berapakah bilangan dia. So kita letak unknown lah. Kita letak satu unknown kat situ, M. Sebab saya nak senang nak faham, merah, M. Okey, lepas tu dia dari sini dia bagi kamu dah kebarangkalian untuk dapat pen hitam ada 78. So kamu tanya sendirilah dengan maklumat yang saya dapat di sini, bagaimanakah cara saya nak cari kebarangkalian hitam? So saya boleh bandingkan apa yang saya dapat tu dengan 78 ni. Okey, dengan sini saya boleh dapatlah. Okey, just pindah-pindah saja saya dah boleh dapat jawapan M. Okey, tak susah, betul tak? Okey. So seterusnya kita tengok soalan ke-5 pula. Okey. So soalan 5 ni macam mana? Okey. Sebuah amari mengandungi 48 keping piring yang terdiri daripada piring biru dan piring berwarna putih. Untuk yang inilah barulah kita tahu yang okey, kalau saya nak analisis lah soalan saya, dia ada 48 keping. Dalam 48 keping ni kita tak tahu. Okey, ada dia dibagi kepada terdiri daripada piring yang berwarna biru dan piring yang berwarna putih. So biru tak tahu berapa. Okey, putih kita pun tak tahu berapa. Okey, tapi kita just tulis macam ni sajalah. At least kita tahu ada biru, ada yang putih. Okey, so sekarang sekeping piring dikeluarkan secara rawak daripada amari tersebut. Okey, satu keping lah dikeluarkan secara rawak. Okey, so kebarangkalian piring berwarna biru. Kalau dia pilih tu adalah biru, okey, dia adalah 1/6. Maksudnya kalau kebarangkalian untuk dapat biru ni adalah 1/6. Okey, berapakah bilangan piring biru yang perlu ditambah? Okey, ke dalam amari itu supaya kebarangkalian sekeping piring biru dipilih itu menjadi 1/2. Okey, so sekarang, okey, sebelum kamu berubah bilangan piring biru tu kan, okey, untuk soalan ni dia dah bagi tahu kamu dah. Biru tu adalah 1/6 daripada 48. So sebenarnya kita kena kira dulu. Apakah bilangan piring biru dan apakah bilangan piring putih. Okey, so di sini sebab dia dah bagi tahu kita 1/6 adalah biru. Dari 48 itu, kalau saya pilih biru ada 1/6. So kira dululah. 1/6 kalau kamu darab dengan 48. Macam mana pula? Okey, senang saja kan? Kira dengan kalau untuk pelajar cepat, kita boleh masukkan, kita dah dapat jawapan. Kalau tak, tekan kalkulator 1/6. Okey, lebih baik kita letak kurungan 1/6 bahagi, okey, kurungan, lepas tu darab dengan 48. So kamu akan dapat 8. So apa maksudnya? So di sini kita faham dengan soalan dia, okey. Kita ada biru tu ada 8 piring. Okey, yang putih tu berapa? Senang jelah 48 kalau saya tolak dengan 8 saya dapat 40 di sini. Okey. So inilah setakat sini, inilah maklumat yang kita boleh dapat tahu. Dari sini saja saya dah tahu dah. Okey, sebab dia bagi tahu kita biru tu adalah 1/6. So kita boleh kira dah dapat okey, maklumat di sini. So kehendak soalan sebenarnya di bawah. Berapakah bilangan piring biru yang perlu ditambah? Kalau dia nak dapat
kebarangkalian adalah 1/2, berapakah piring yang dia perlu tambah lagi untuk yang biru tu? Okey, so kalau saya nak cari kebarangkalian untuk biru, okey, macam mana? Berapakah biru yang kamu nak tambah lagi kan supaya dia akan berubah? So senang saja. Biru, so sekarang ada berapa? 8, betul tak? Okey, kalau ikut cara yang kita nak cari kebarangkalian, sebab dia nak cari biru. So biru saya kena tambah dengan nilai. Saya tak tahu nilai tu apalah. Okey, mungkin saya letak, jangan letak B lah. Mungkin kita letak A, okey? Saya tak tahu nak tambah nilai apa. Okey? Lepas tu di sebelah bawah, okey, kamu kena tahu. Okey. Mungkin kita buat macam ni dulu. Okey, kalau saya nak cari biru, okey, cari yang biru, senang saja kan? Kalau seperti biasa, biru tu saya ikut yang maklumat yang lama lah. Saya akan dapat 8 per apa? Keseluruhan tu 8 tambah 40. So saya dapat 48. So kalau kita guna cara macam ni, dia akan dapat 1/6. Betul tak? Tapi sekarang soalan dia tak nak. Dia nak dapat apa? Dia nak kalau saya tambah, dia nak ubahkan nilai 8 ini. Okey, bila saya tambah macam mana? Kamu nak tambah berapa? Nilai dia baru boleh jadi 1/2. So di sini saya tambah, okey, mungkin saya letaklah. Okey. Tambah A, memang di sini ada tambah A juga, betul tak? Okey, sebab warna biru tu dia berubah dah. Kamu nak tambah berapa kita tak tahu. Okey. So, tapi saya tahu bila saya tambah, lepas tambah kan, lepas saya tambah dengan biru, okey, kebarangkalian dia akan jadi 1/2. So, berapa lagi saya nak tambah? So, inilah persamaan yang kita boleh dapat di sini. Okey. So dengan cara ini kita boleh kira dah. Okey, boleh bandingkan, betul tak? Sebab dia ada pecahan. So kalau saya nak kira macam mana? Seperti tadilah kan. Kita darab silang. Senang saja kan? Okey. So kalau darab silang, kamu akan dapat 2 darab dengan 8 tambah A. Kena letak kurungan sebab 2 tu kena darab dengan yang sebelah atas secara keseluruhan. Lepas tu 48 tambah A darab dengan A, kita dapat juga 48 tambah A. Okey, seterusnya 2 kita darab masuk, 2 darab 8 kita dapat 16 tambah dengan 2A, kamu akan dapat 48 tambah dengan A. Okey, tapi sekarang soalan tu dia nak apa? Dia nak tanya kamu berapakah bilangan piring biru yang perlu ditambah. So tadi kita dah cakap A tu adalah bilangan yang kamu tambahkan. So kita nak cari nilai A. So kita kena kumpulkan A lah. 2A di sebelah kiri, A tu saya pindah jadi tolak A sama dengan 48. 16 saya pindah ke sebelah kanan jadi tolak 16. So 2A tolak A kita dapat A. 48 tolak dengan 16. 48 tolak dengan 16. So kita dapat 32. Itulah jawapan kita. Faham? Okey. So ini adalah jawapan. Kalau kamu tak percaya, mungkin ada pelajar yang dia cakap, macam pelik saja ni. Okey, kamu boleh cubalah. Kan tadi kita dah cakap kan? Okey, yang ini yang original. Okey, kita cek balik jawapan betul tak? Kamu kena tambah 32. Okey, kita cek semula. Yang 4 tadi kan, at first tu kita tahu, biru tu ada 8. Putih tu ada 40. Ada 40. Okey, so sekarang yang baru, biru tu saya kena tambah dengan 32. Sebab tadi soalan dia tanya kamu kan, berapakah bilangan biru yang kena ditambah lagi supaya probability untuk biru ni akan jadi 1/2. So, lepas kamu kira, kamu dapat 32. Nak tambah lagi 32. So, cek semula lah. Betul tak 32? Okey. So, kalau saya nak cari probability untuk biru, sebelah atas mesti adalah 8 tambah dengan 32. 40 lah kan? So, yang sebelah bawah macam mana? 40 tambah dengan 8 tambah 32. So, kamu akan dapat, okey, 8 tambah 32, kita dapat 40. Yang ni 40 tambah dengan 40, 80. So, memang, kalau kamu akan dapat jawapan 1/2. Sebelum kamu tambah dengan 32, soalan tu bagi kamu 1/6. Okey? Tapi selepas kamu kira, kamu tahu, kalau saya nak jadikan dia 1/2 dengan cara ini, okey? Kamu akan dapat, oh, saya kena tambah dengan 32 lagi. So, barulah saya boleh dapat 1/2. Okey? Dah check, dah betul. Okey? Seterusnya kita tengok soalan ke-6 pula. Okey, soalan ke-6, senang je. Dalam sesi latihan bola sepak, Kamil membuat beberapa percubaan lah menjaringkan gol. Kebarangkalian Kamil menjaringkan gol adalah 9/20. Okey, dalam 60 kali percubaan yang dipilih secara rawak, berapa kalikah Kamil gagal? Yang ini kena berhati-hati. So kalau yang berjaya, kalau saya cakap yang jaya tu adalah 9/20. Okey, yang gol tu maksudnya jaya lah. So yang gagal tu, yang tak gol tu adalah pelengkap. Masih ingat tak? So kalau saya cakap yang gagal tu macam mana? Kita boleh guna 1 tolak dengan 9/20. So kamu baru tahu, oh 1 tolak, okey 1 tu 20/20 lah kan? So 20/20.
20. Tolak dengan 9 per 20, kamu akan dapat, dapat 11 per 20. Okey, yang 11 per 20 ini merupakan kebarangkalian yang gagal. Tapi soalan dia nak apa? Berapa kalikah? So, kamu kena darab dengan bilangan secara keseluruhan. So, kalau saya nak cari bilangan, saya kena darab dengan 60 lah. Yang gagal tu, kalau saya nak cari yang gagal, bilangan yang gagal, saya kena guna kebarangkalian gagal lah. 11 per 20, saya darab dengan 60. Okey, senang saja kan? So, akan dapat apa? 1, kita masukkan, kita dapat 3. Okey, sebab 20 bahagi 20 kita dapat 1, 60 bahagi 20 dapat 3, 11 darab dengan 3 kita dapat 33. Itulah jawapan dia. Okey, senang saja. Kalau kamu nak terus guna 9 per 20 darab dengan 60, boleh juga. Tapi apa yang kamu dapat adalah bilangan yang berjaya. Okey, kalau kamu nak terus darab dengan 9 per 20 darab dengan 60 boleh. Okey, tapi kamu kena tambah satu step lagi. Kamu kena ambil 60 tolak dengan jawapan. So, kamu akan tetap dapat 33 juga. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan ke-7 pula. Okey, soalan ke-7. Sebuah beg mengandungi 5 guli merah. Okey. So, 3 guli kuning dan beberapa guli putih. So, kalau untuk kan, saya akan tulis dululah yang merah ada 5. Okey, kita tukarkan jadi maklumat. Okey, kuning tu kita ada 3 dan putih tu ada berapa? Kita tak tahu. Okey, kita tak tahu lagi. So, sekarang sebiji guli dipilih secara rawak daripada beg itu. Diberi kebarangkalian memilih guli kuning ialah 1/6. Yang kuning tu ada 1/6. So, sekarang soalan nak cari kebarangkalian memilih sebiji guli yang bukan putih. So, kalau kamu nak cari kebarangkalian, first kamu kena tahu putih tu ada berapa bilangan dia, betul tak? So, kita kena gunalah maklumat yang diberi tu. Tadi dia cakap, kalau saya nak cari kuning tu, kebarangkalian untuk kuning. Okey, so kita boleh buat di sinilah. Kebarangkalian, okey, untuk yang kuning tu, sepatutnya adalah 1/6. So, kamu boleh cuba dulu. Kalau kuning, di sebelah atas adalah 3, tapi di sebelah bawah tu ada berapa? 5 tambah 3 tambah dengan yang kita tak tahu. So, kita letak pi lah. 5 tambah 3, kita dapat 8 tambah dengan pi. Okey? Yang ini. So, sepatutnya kebarangkalian yang kita dapat sepatutnya dia look like macam ni kan? Sebab kita tak tahu P itu berapa. So, apa yang maklumat yang kita dapat tu, kita hanya boleh cari dengan cara macam tu sahaja. Sepatutnya kita boleh dapat nilai macam tu sahaja. Tapi sebab soalan dah diberi, dia dah bagi tahu kita, kuning tu, kebarangkalian untuk memilih kuning tu ada 1/6. Maksudnya benda ini adalah, okey, kebarangkalian ini sama dengan 1/6 lah. Dengan cara ini, kita bandingkan. Nampak tak? 3/8 tambah P adalah sama dengan 1/6. So, kita boleh darab silang lah. 6 saya darab ke atas. 6 darab 3, 18. Kan? So, 8 tambah P saya darab ke 1. So, saya dapat 8 tambah dengan P. Dengan cara macam ni, kita boleh carilah nilai P itu sama dengan, sebab saya nak cari P saja. 8 ni saya kena pindah ke sebelah kiri. Dia akan jadi 18 tolak dengan 8. So, kita dapat, P itu adalah 10. Di sini, nampak tak? Kita dah tahu dah. Okey, maklumat yang tak lengkap tadi tu, sebab dia bagi kita maklumat, kebarangkalian bagi kuning itu 1/6. So, kita bentukkan persamaan, dan lepas tu kita tahu, P itu, benda yang kita tak tahu at first tu, kita dah tahu. Sekarang kita dah ada maklumat dah. P itu sama dengan 10. Nampak tak? Okey, so apa yang dia nak cari sekarang? Dia nak cari yang bukan, kebarangkalian yang bukan putih. Okey, yang bukan putih itu macam mana? So, maksudnya probability untuk yang, okey, putih putih saya letak P lah. Yang bukan putih, pelengkap bagi P. Okey, so macam mana? Senang saja, sebelah atas dan sebelah bawah kan? Sebelah atas yang bukan P itu ada apa? 5 dengan 3. So, kita dapat 8 di sebelah atas. Betul tak? Okey, lepas tu yang sebelah bawah, tambah semua, 18. Okay, sorry, kita dapat 18. Sebab 5 tambah 3 tambah 10 kita dapat, yang sebelah bawah ada 18. So, boleh bahagikan lagi, kita boleh bahagi 2. So, 4, bawah tu 9. Ada jawapan tak? Jawapan tu adalah C. Okey, untuk pelajar yang dia, okey, kalau dia nak pemudahkan, dia rasa susah, okey, jangan risau, kamu boleh tekan calculator sahaja. Okey, 8/18 kan? 8/18 sama dengan, okey, 4/9. Jawapan tu C lah. Okey, senang saja. So, seterusnya kita tengok soalan ke-8. Okey, di sini soalan 8 tu macam ni. Okey, kotak A, tarik dulu. Okey, di sini dia cakap kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad yang berlabel. Okey, yang berlabel apa? Dengan nombor 2, 3, 6 dengan 8. Kad berlabel dengan huruf P, Q, R. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Hitung kebarangkalian untuk mendapat gandaan 2 dan huruf R. Okey, untuk soalan ini, kalau untuk pelajar yang dah cepat, dah mahir,
Sebenarnya kita boleh buat dengan cepat saja. Okey, so kotak A dengan kotak B kan? Kotak A kita ada apa? 2, 3, 6 dan 8. Dan kotak B itu ada P, ada Q, ada R. So dia kita ada kita nak dapat jawapan yang kombinasi yang ada gandaan 2. Gandaan 2 tu ada nilai apa? 2, 6, 8. Semua tu gandaan. Gandaan bagi 2, betul tak? Okey. So maksudnya 2, 6, 8 lah. Lepas tu dengan huruf R. Di sini adalah huruf R. Okey. Apakah kombinasi yang kita boleh dapat? Kemungkinan yang boleh dapat. Okey, kita boleh dapat 2 dengan R, betul tak? 2 boleh pair dengan R. Lepas tu 6 boleh pair dengan R. Kalau nak menepati syarat ini, betul tak? Gandaan 2 dengan R ni. So, dan 8 dengan R. Betul? So, sebenarnya kita ada berapa? Kehendak sebab kita nak cari kebarangkalian. Okey, kebarangkalian, sorry. Untuk perkara ini. Let's say saya cakap perkara ini yang kita nak dapat gandaan 2 dengan huruf R ini adalah perkara A. So kebarangkalian untuk dapat perkara A, okey, mesti menepati apa? Ketiga-tiga syarat tu, 2R, 6R dengan 8R. So kita ada 3 cara di sebelah atas. Di sebelah bawah pula ada berapa cara? Kalau kamu lihat, okey, secara keseluruhan betul tak? So 2 boleh dengan 2, okey, kita boleh 2 tu kalau first kamu dapat 2, kita boleh bentuk 2P, 2Q, 2R. Kalau first saya dapat 3, boleh 3P, 3Q, 3R. So dengan cara macam tu kalau kamu kira semua, sini ada 4, sini ada 3 kan? So 4 darab 3 kita dapat 12. So cara macam ni, kamu tak perlu lukis apa-apa, kita just faham saja, kamu dah boleh cepat dah dapat jawapan. Berapa? 1 per 4. So ada jawapan tak? Jawapan adalah B boy. Okay? So untuk pelajar kalau dia rasa cara macam ni macam susah kan? Okay, kalau dia rasa dia faham dengan cara macam ni dia sangat susah. Ada tak teknik-teknik lain untuk dapat jawapan? Boleh juga. Kita guna apa? Family tree. Okay, yang okay, saya tunjukkan. Okay, so macam mana? Okay. Kita ada 2 kotak. So ada kotak A, kita ada kotak B, betul tak? So kita boleh buat family tree sahaja. Kalau first saya dapat 2, betul tak? So mungkin yang saya akan pair dengan kotak yang kedua saya akan dapat apa? P, dapat Q, dapat R. Kan? So seterusnya, saya teruskan. Kalau di kotak A, first saya dapat 3. B itu mungkin saya akan dapat apa? P, Q, R juga. Kan? Seterusnya, kalau first di kotak A itu saya dapat 6, kotak B itu saya mungkin akan dapat P, mungkin juga saya akan dapat Q, mungkin juga saya akan dapat R. Sama juga, first kalau saya dapat 8, so mungkin di yang second, yang box B itu, kotak B itu, saya akan dapat PQR. So semua ini merupakan apa? 2P, 2Q, 2R, semua ini merupakan, okay, sampel. Okay, sampel yang kita mungkin akan dapat. 2 dia combine dengan P, 2 combine dengan Q, 2 combine dengan R. So all together kita ada berapa pasangan di sini? So kamu mesti akan dapat semua all together. Kan? All together kita ada 12. Kan? So sekarang kehendak soalan tu dia nak apa? Dia nak first kali, kotak pertama dia nak ada gandaan 2. So kalau gandaan 2 tu 2, 6 dan 8 sahaja yang boleh menepati syarat. Okey? Untuk syarat yang kedua dia nak huruf R. So maksudnya untuk yang P ni tak boleh diterima dah. Yang ini dah awal-awal dah out dah tak boleh diterima dah. Betul tak? Okey? So R 1, R 2, R 3. So kita ada 3 cara. Dari 12 cara ini kita ada 3 cara yang boleh menepati syarat-syarat yang kita boleh dapat gandaan 2 dengan huruf R. So jawapan dia 3/12. Itulah kalau kamu nak faham dengan gambar raja pokok. Okey? So senang saja kan? Okey, so seterusnya kita teruskan. Untuk soalan ke-9. Okey, soalan 9 ni macam ni. Sebiji dadu hijau dan sebiji dadu biru dilambung bersama. Cari kebarangkalian bahawa dadu hijau menunjukkan nombor genap. Hijau tu dapat nombor genap. Dan dadu biru tu okey menunjukkan satu nombor yang lebih besar daripada 3. Okey, untuk soalan ini, kamu boleh lukislah. Okey, first adalah hijau. Okey, memang kita tahu hijau tu, okey, dadu kan sebab dia dadu. Okey, kalau kamu nak buat macam ni, mungkin kita boleh, yang ni di sebelah kanan ni adalah biru kan. Okey, so kita dapat, okey kita tahulah. Dadu untuk H kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak?
So untuk yang biru tu sama juga. Okay. So kalau hijau first kamu dapat 1, yang biru mungkin kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dan seterusnya sama jugalah. So sepatutnya secara keseluruhan kalau kamu tahulah sini 6, sini 6. So kita akan dapat secara keseluruhan sampel yang kita dapat tu adalah 6 darab 6, 36. Okay. So all together ada 36. So kalau kamu nak menepati syarat dia, yang first kali yang hijau tu adalah nombor genap. So kalau nombor genap ada nilai apa? Nombor genap tu ada 2, ada 4 dan ada 6. Yang lain tu kita tak nak tengok dah. Dan masih ingat tak? Setiap nombor-nombor tu dia memang ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Betul tak? Contohnya 2 ini dia boleh pair dengan 1, boleh pair dengan 2, 3, 4, lepas tu 5, 6 macam tu. Okey, so apa yang dia nak untuk dadu biru ni? Dia nak yang lebih besar daripada 3. Kalau dia cakap lebih besar maksudnya tak termasuk dengan 3. Okey, so ada 4, 5 dan 6. So maksudnya kalau saya nak dapatkan, nak menepati syarat dia 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Sama juga 4 dengan 4 kan? Sebab 4 1 tak boleh dah. Yang biru tu dia tak menepati. Kalau nak menepati memang hanya ini saja. 4, 5, 6. 6 dengan 4, 5, 6. Barulah boleh menepati, betul tak? So kita ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kalau nak menepati syarat yang dia beri tu, depan ada nombor genap, belakang adalah yang biru tu adalah yang lebih besar daripada 3, kita ada 9 cara. Okay? Dan all together dadu sebab dia ada 6, 6 muka kan? Biru juga ada 6, so 6 darab dengan 6, so all together sebenarnya kita boleh dapat 36 outcomes. So contohnya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, sampailah kalau kamu kira macam ni, sampai 6, 1, 6, 2, 6, 3, memang kita ada 36 outcomes. So kita ambil lah 9/36. Okay, so kalau kamu just tekan calculator, 3/6, 9/36 ini, kita dapatlah jawapan 1/4. So jawapannya adalah A. Okay, senang saja kan? Okay, seterusnya kita tengok soalan ke-10. Last kali dah. Okay, soalan ni macam ni. Sebuah beg mengandungi 3 buah buku Melayu dan 4 buah matematik dan 2 buah buku sejarah. Okay, sebuah buku diambil secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa buku matematik dan sejarah. Keywords dia adalah dan. Okay, so di sini kalau saya nak tuliskan, okay, yang bahasa Melayu ni saya letak BM lah supaya tak confuse kan. Yang ni Maths, MA. Ini SE, sejarah. Okay, so sekarang dia nak cari kebarangkalian untuk apa? MA dan, kalau dan tu maksud apa? Dan tu bersilang. Dia nak bersilang dengan sejarah. Okay. Dia nak cari kebarangkalian untuk matematik. Okay. Dan kebarangkalian untuk sejarah. Kita kena cari macam ni. Okay. So untuk bahagian ni, kalau matematik kita tahu 4 bahagi dengan 4 tambah 2, 6 tambah 3, kita dapat 9. 4/9. Lepas tu, sejarah. Sejarah kita dapat 2/9. Betul tak? Okay. So sekarang dia nak cari apa? Cari kebarangkalian bahawa buku matematik dan sejarah dipilih. Maksudnya, kamu kena menepati kedua-dua. Okay? Matematik dan sejarah. Sekarang dia nak cari kebarangkalian dan tadi sudah cakap dia adalah bersilang. Okay? Maksudnya dia nak yang inilah. MA dia bersilang dengan sejarah. Masih ingat tak kalau bersilang tu kita nak buat macam mana? Kita nak ambil kebarangkalian bagi Maths darab dengan kebarangkalian bagi sejarah. So 4/9 kita darab dengan 2/9. Okay? So dapat apa? 4 darab 2 kita dapat 8. 9 darab 9, 81. Dan memang tak boleh diringkaskan lagi. Betul tak? So, ada jawapan tak? Ada. So, jawapan adalah C. Okay. Itu saja untuk topik ini. Okay. Semoga semua dapat belajar sesuatu lah. Okay. Thank you semua.